Menjelang sahaja Muharram, maka kedengaran ataupun diperdengarkan kembali naratif peristiwa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bulan Muharram itu bukanlah bermula perjalanan hijrah. Alaihi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasarahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah, wa na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Hasbunallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkalna wa huwa rabbul arshil azim. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. Marilah sama-sama kita merafakkan syukur, puji dan pujian kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah rahmat, keizinan dan perkenan darinya jualah yang masih lagi memberikan keizinan kepada kita untuk kita terus melalui dan menikmati baki kehidupan kita hinggalah ke saat ini, yang padanya terdapat tuntutan yang besar untuk membuktikan kesyukuran dan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ke-111 menerusi firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Yusuf. Ayat yang terakhir daripada surah Yusuf ini bermaksud demi sesungguhnya adalah pada kisah-kisah mereka itu, yakni kisah para rasul dan para anbiya, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala dari masa ke semasa, yakni pada generasi yang terdahulu, bermula daripada yang pertama sehinggalah yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada siri episod kenabian dan kerasulan itu mengandungi satu nilai yang diumumkan Allah Subhanahu wa ta'ala menerusi ayat ini, yaitu mengandungi i'tibar. Kemudian perkataan i'tibar yang menjadi nilai bagi tiap-tiap episod utusan Allah Subhanahu wa ta'ala ini
digaris lurus ataupun dipadankan kepada satu golongan, iaitu ulul albab. Imam Ibn Katsir di dalam karyanya Tafsir Al-Quran Al-Azim menjelaskan golongan ulul albab ini adalah golongan al-uqul, iaitu orang-orang yang dikurniakan dengan akal fikiran, yakni keupayaan fungsi otaknya, lalu dia menggunakan secara optimum untuk melalui satu proses berfikir, dan berfikir itu membuahkan kesedaran untuk tindakan. Maka kisah-kisah Al-Quran bukan hanya untuk dibaca atau diperdengarkan. Sebaliknya, ia bertujuan untuk difikirkan. Faedah-faedah dan pelajaran daripadanya yang mendorong kita orang beriman yang membaca dan menghayatinya untuk kita melakukan perubahan. Maka hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, dan Allah Subhanahu wa taala menjamin bahagian-bahagian daripada kisah Al-Quran itu ia bukanlah suatu yang diada-adakan, tetapi yang dihimpunkan di dalam Al-Quran itu sebagai bukti kebenaran dan kesinambungan misi dan visi utusan Allah yang terdahulu hinggalah yang terakhir. Membawa matlamat yang satu, iaitu membawa manusia kepada pengabdian yang mutlak kepada Maha Pencipta dan membebaskan manusia daripada belenggu kejahatan, iaitu taghut. Dan apabila isi kandungan kisah Al-Quran itu dijadikan iktibar, maka ia berperanan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman kepada Allah. Inilah yang dijelaskan menerusi ayat yang ke-111 surah Yusuf. Pada pagi yang penuh dengan limpah keberkatan ini, 18 Muharram, membawa kita ke fasa akhir bulan Muharram ini pada tahun yang baharu. Seperti yang kita maklum, menjelang sahaja Muharram, maka kedengaran ataupun diperdengarkan kembali naratif peristiwa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bulan Muharram itu bukanlah bermula perjalanan hijrah. Perjalanan hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam bermula pada hujung bulan Safar dan sampai di Madinah pada bulan Rabiul Awal. Tetapi betapa pentingnya movement yang berlaku dalam hijrah itu sehingga ia benar-benar memberikan kesan ingatan dan perubahan kepada generasi para sahabat. Yang akhirnya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu memilih hijrah itu sebagai batu asas untuk melengkapkan ataupun untuk menetapkan penubuhan takwim Islam. Asas daripada peristiwa itu.
Pada pagi ini, saya tidak berhajat untuk menceritakan satu persatu naratif sirah itu. Tetapi pada pagi ini saya nak nyatakan falsafah dan kesenian yang diatur dalam peristiwa hijrah ini. Maka kita lihat dari sudut pandang yang cukup luas bahawa hijrah bukan hanya merujuk kepada perjalanan hijrah ataupun perjalanan yang diatur Nabi daripada Makkah ke Madinah. Tetapi hijrah sama ada dengan merujuk kepada konotasinya, sebutannya ataupun etimologinya, ia merupakan satu proses sunnatullah dalam kehidupan makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran, "Afaghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un." Yang bermaksud ayat yang ke-83 surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan masih terdapatkah anutan yang lebih benar, yang lebih baik daripada memilih pengabdian kepada Allah. Sedangkan segala makhluk ataupun unsur yang ada di langit dan yang ada di bumi sehingga pada detik ini masih tetap mematuhi aturan Allah Subhanahu wa taala, sama ada secara sukarela maupun secara yang ditentukan, tidak ada pilihan. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala jualah segala sesuatu itu dikembalikan. Maka selagi belum berlakunya detik yang terakhir bagi hayat alam semesta ini, dengan makna al-alamin, segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Sekalian alam bukan hanya merujuk kepada universe, tetapi ia merujuk kepada multiverse. Alam semesta, bukan satu galaksi. Tetapi berapa banyak galaksi pun di dunia ataupun pada ilmu kosmologi tidak dapat ditentukan secara muktamad, walaupun kita punyai kecanggihan teknologi pada hari ini. Kerana satu titik cahaya yang dilihat di luar daripada bima sakti, dinyatakan dalam pandangan kosmologi, satu titik itu sebenarnya adalah satu galaksi, di dalamnya mengandungi sekurang-kurangnya trilion partikel. Tiap-tiap objek ini bermula daripada ledakan pertama yang Allah nyatakan dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-30, berpisahnya di antara entiti langit dan bumi daripada satu zarrah dan dijenamakan sebagai Big Bang. Walaupun jenama itu suatu yang baru, tetapi Al-Quran lebih dahulu menyatakannya. Cuma prinsip berlakunya itu berbeza. Al-Quran menjelaskan peristiwa ledakan yang pertama itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam teori Big Bang mengatakan ia berlaku secara nature. Akidah. Apapun keadaannya, dunia telah pun expand sehingga pada hari ini, dan tiap-tiap unsur dalam alam itu masih tetap di atas ketetapannya hingga suatu masa yang ditentukan Allah. Sebab itu, dalam peristiwa gerhana, sama ada gerhana matahari ataupun gerhana bulan, yang disyariatkan kepada orang beriman adalah untuk mendirikan solat dan berdoa kepada Allah supaya fenomena yang abnormal itu kembali normal.
Apa yang terjadi seandainya kegelapan yang seketika itu tidak kembali kepada cahaya? Jawapannya kiamat. Tetapi setakat hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala masih merahmati dan memberikan keizinan untuk fungsi-fungsi alam ini tetap berlaku hingga ke suatu masa yang ditentukan di dalam ilmunya. Menerusi ayat yang ke-83 Ali Imran ini, indikasi yang dapat difahami adalah tiap-tiap makhluk ataupun unsur yang ada di langit dan yang ada di bumi masih terus melakukan pergerakan, perubahan di atas ketetapan, yakni orbit masing-masing. Unsur yang ada di langit dan yang ada di bumi. Bermakna, kalau kita selaku manusia yang masih bernyawa tetapi tidak mahu melakukan pergerakan, peralihan dan perubahan, kita telah mati sebelum kita mati. Allah telah menyatakan tiap-tiap unsur ini terus mematuhi Allah Subhanahu Wa Taala hingga ke suatu masa yang ditentukan, iaitu fasa kematiannya. Justru itu, para ilmuwan tidak menghadkan makna hijrah itu hanyalah perubahan, peralihan atau perpindahan yang bertujuan hanya mengubah daripada keadaan yang tidak baik kepada keadaan yang baik semata-mata. Melakukan perubahan daripada keadaan yang baik kepada keadaan yang tidak baik adalah merupakan makna hijrah juga dari konotasi yang negatif. Di mana dalil yang menyokongnya? Bukankah dalam peristiwa hijrah Rasul SAW ini, hadis yang paling masyhur diriwayatkan adalah hadis mengenai niat. Tiap-tiap amalan itu adalah tertakluk kepada niatnya. Dan di hujung hadis niat ini, Nabi SAW menjelaskan niat ataupun matlamat salah seorang peserta ekspedisi hijrah yang mengikuti hijrah sahabat ke Madinah itu, dia berhijrah kerana dia khawatir girlfriend dia akan diambil oleh orang lain. Dalam hadis tak sebut perkataan girlfriend tu, tapi dalam hadis sebut, barang siapa yang berhijrah kerana seorang wanita yang ingin dinikahinya, dia akan dapat apa yang dihijrahkan. Nabi SAW memberitahu kepada kita, dalam melakukan perubahan, niat itu mesti lurus, walaupun ia tidak menafikan manfaat-manfaat sampingan. Jangan sampai manfaat sampingan tadi menggugah niat yang lurus kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak jelaskan pada pagi ini dan sama-sama kita fikirkan sebagai proses cerna minda. Siapakah manusia pertama yang telah melalui perintah hijrah daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Saya dah sebutkan di awal tadi, kita punya prinsip dan asasnya adalah makna hijrah itu bukan hanya tertakluk kepada perjalanan Nabi daripada Makkah ke Madinah, tetapi hijrah itu adalah satu proses sunnatullah kepada setiap makhluk. Justru merujuk kepada pengkhususan bicara kita pada pagi ini, yang merujuk kepada manusia, manusia pertama yang berhijrah, yang dihijrahkan Allah Subhanahu Wa Taala, siapa? Jawapannya adalah Nabi Adam AS. Dihijrahkan Allah daripada syurga ke dunia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menerusi ayat yang ke-38 Suratul Baqarah. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah Subhanahu Wa Taala
menurunkan Adam alaihissalam, yakni berlaku perubahan, berlaku perpindahan, berlaku movement daripada syurga ke dunia. Saya nak sebutkan pada pagi ini, kebanyakan orang beriman memahami dan menyebut sama ada secara lisan maupun secara fikirannya, kalaulah Nabi Adam alaihissalam tak mendekati pohon larangan bersama dengan Hawa, tentulah kita semua berada di mana? Tentulah kita pada pagi ini bukan berada di dalam Masjid Al-Falah. Betul atau tidak? Kita membuat andaian, seandainya Nabi Adam AS dan Hawa tidak digelincirkan oleh Iblis untuk bukan saja mendekati pohon larangan, tetapi menikmati pohon larangan itu. Allah berfirman, fa'akala minha. Adam dan Hawa itu bukan lagi mendekati, tetapi sudah menikmati pohon larangan itu. Kalau tak berlakulah peristiwa itu, kita semua dalam syurga sekarang. Saya nak tanya, betul ke? Kalau itulah andaiannya, dari sisi hijrah, kita semua masih berada di dalam syurga yang ada larangan Allah. Allah menghijrahkan Adam daripada syurga ke dunia untuk membuktikan manifestasinya sebagai khalifah dan kembali semula kepada Allah di alam yang tinggi dan dimasukkan ke syurga yang sudah tidak ada lagi larangan. Restricted area dah tak ada. Mana lebih baik? Syurga yang pertama atau syurga yang kedua? Persoalannya, kita umat Islam pada hari ini kebanyakan takut untuk melakukan penghijrahan kerana kita sudah selesa di dalam zon semasa kita. Saya tegaskan pada pagi ini, setiap Nabi dan Rasul melalui proses hijrah yang diatur dalam ketentuan Allah SWT. Nabi Nuh AS, dalam tempoh dakwah yang dinyatakan dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-14, kami tempatkan Nuh bersama kaumnya dalam tempoh hampir 1000 tahun. Yang hanya menghimpunkan orang-orang yang beriman tidak sampai 100 orang. Betapa cekalnya Nabi Nuh AS dalam melakukan proses dakwah seruan. Dan akhirnya berlakunya peristiwa banjir besar untuk Allah SWT memusnahkan manusia yang melakukan amalan paganisme. Menyembah sembahan yang dicipta oleh tangan manusia, iaitu patung berhala. Yang mana secara sejarahnya, patung-patung itu dibina dengan tujuan tugu peringatan. Tetapi siapalah kita, manusia yang tidak pernah sunyi daripada bisikan maha guru kepada kejahatan, iaitu Iblis laknatullah. Iblis bisik kepada generasi yang datang selepas Adam AS sebelum sampai kepada zaman Nabi Nuh. Susah sangat kalau letakkan tugu peringatan ini di satu tempat. Kalau hujan, kalau cuaca terlalu panas, susah nak pergi. Buatlah yang kecil sikit, boleh letak dalam rumah. Terlihat patung-patung yang ada dalam rumah pada hari ini. Dah letak dalam rumah, Iblis pujuk lagi. Buat apa tengok saja, buat apa kenang saja. Sembahlah mereka, pujalah mereka. Ini kan orang-orang yang baik. Lihat, proses itu berlaku daripada masa ke semasa. Akhirnya sampai kepada zaman Nabi Nuh AS, seruan keimanan itu sudah tidak dihiraukan lagi. Allah mentakdirkan berlaku peristiwa banjir besar. Yang dirakamkan fenomena itu berlaku dalam surah Hud. Akhirnya berlabuhlah bahtera Nabi Nuh itu di atas bukit Judi. Wastawat alal Judi. Untuk apa? Allah hijrahkan Nabi Nuh daripada perkampungan yang dipenuhi dengan amalan yang syirik
kepada satu lokasi penghidupan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala juga menghijrahkan Nabi Lut alaihissalam daripada kaum dan bangsa Sodom yang perkampungan itu mengamalkan amalan homoseksual. Nak sebut pun tak berapa selera, tuan-tuan. Lebih-lebih lagi dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi hal itulah yang dirakamkan di dalam Al-Quran. Akhirnya cara Allah Subhanahu wa taala memusnahkan kampung itu dan penduduknya adalah dengan hujan batu. Untuk mengeluarkan Nabi Lut alaihissalam dengan makna menghijrahkan Nabi Lut alaihissalam dan orang-orang beriman yang minoriti itu kepada kampung dan kawasan yang lebih sesuai. Hal itu berlaku pada tiap-tiap episod kenabian dan kerasulan. Bukan sahaja makhluk Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Persoalan saya yang ketiga daripada apa yang saya gambarkan pada pagi ini, bahawa manusia pertama yang dihijrahkan Allah adalah Adam alaihissalam dan Hawa. Justru itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hijrah sebanyak berapa kali? Berapa kalikah Nabi sallallahu alaihi wasallam merancang dan mengatur perjalanan hijrah? Kerana bila membicarakan hijrah, hanya menyebut hijrah daripada rumah Nabi SAW menuju ke rumah Abu Bakar, akhirnya menuju ke Madinah. Dalam perjalanan yang panjang itu. Dan saya nak nyatakan, saya nak tanya pada pagi ini, saya nak bertanya pada pagi ini, kefahaman kita yang sudah lama diperdengarkan dengan kalimah hijrah ini, berapa kalikah Nabi SAW mengatur hijrah? Jawapannya sebanyak 3 kali. Hijrah yang pertama adalah hijrah ke Habsyah, yang mana Rasulullah SAW menghantar 12 orang dalam kalangan orang-orang yang awal beriman kepada seruan keimanan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan tujuan untuk mendapat perlindungan Raja Najasyi. Hal ini tidak berlaku melainkan sudah sampai kepada penderitaan akibat daripada embargo, sekatan ekonomi. Bermula sahaja orang-orang kafir Mekah mengetahui seruan Muhammad SAW dan akhirnya berjaya menarik beberapa orang untuk mengubah pendiriannya yang bertentangan dengan amalan datuk nenek moyang secara adat semasa di Makkah itu. Maka mereka merancang untuk menyekat sebarang transaksi ekonomi kepada golongan yang beriman kepada Muhammad ini. Akhirnya sudah tidak ada lagi simpanan makanan hinggalah kepada tahun 5 kerasulan. Dalam riwayat menyebutkan bahawa orang-orang awal yang beriman ini, as-sabiqun al-awwalun ni, hanyalah memakan kepingan daun kering sahaja. Sampai tahap tu. Tak ada apa lagi nak makan. Sebab nak beli pun tak boleh, nak bermuamalah pun tak boleh. Disekat proses muamalah tadi. Atas himpitan itu, Rasulullah SAW mengatur perjalanan hijrah yang pertama ke Habsyah, dihantar beberapa orang sahabat tadi untuk mendapat perlindungan raja yang sudah terkenal dengan kedermawanannya, iaitu Najasyi. Berapa lama hijrah ke Habsyah itu bertahan? 3 bulan. Akhirnya 3 bulan mendapat naungan perlindungan dan kebaikan Najasyi tadi, sahabat-sahabat awal yang beriman tadi kembali semula ke Mekah. Bermakna, penghijrahan yang pertama dengan tujuan dan perancangan ataupun hasrat untuk menubuhkan kerajaan Islam, negara yang Islam, persekitaran yang menerima seruan agama yang benar sebagai kesinambungan seruan yang dibawa oleh Rasul yang terdahulu, ia masih lagi belum mencapai
kejayaan. Walaupun telah mendapat manfaat daripada kebaikan Raja Najasyi. Kerana apa? Persekitaran di Habsyah itu belum sesuai. Kerana rajanya sendiri menganut ajaran Kristian. Hijrah yang kedua dilakukan oleh Nabi SAW ke Taif untuk mencari suaka dakwah. Kita biasa sebut suaka politik. Tetapi Nabi SAW mencari sokongan dakwah. Adakah hijrah ke Taif itu berjaya? Hijrah ke Taif juga gagal. Kerana Nabi SAW keluar daripada bumi Taif dalam keadaan kasut Nabi itu dipenuhi dengan takungan darah. Dihambat dan dibaling oleh penduduk Taif dengan batu hingga luka Nabi SAW. Mengapa dalam penghijrahan ke Taif, hijrah yang kedua tadi, Nabi SAW masih gagal? Sebab itu, ayat yang kita bacakan, ayat 111 surah Yusuf tadi, Allah berfirman, sesungguhnya pada episod-episod kisah kenabian dan kerasulan terdahulu, terdapat iktibar bagi golongan yang berakal dalam proses dia berfikir. Hijrah ke Taif itu gagal kerana Nabi SAW melakukannya secara solo. Dengan rendah hati saya sebut pada pagi ini, kita semua adalah pemimpin. Sama ada kita memimpin diri kita, kita memimpin ahli keluarga kita, kita memimpin masyarakat kita, bahkan kita memimpin negara kita. Dalam konteks yang lebih luas, kita memimpin dunia. Setiap daripada kita yang memegang kepimpinan, sama ada kecil hinggalah yang tertinggi, yang berhasrat untuk melakukan penghijrahan, yang berhasrat untuk melakukan perubahan, tetapi bergerak secara solo, ia tidak akan bertahan. Ini berdasarkan milestone hijrah yang kedua. Sebab itu hijrah itu perlukan teman, hijrah itu perlukan sahabat, hijrah itu perlukan sokongan kumpulan. Ia tidak boleh berhijrah secara solo. Hijrah Nabi ke Taif membuktikan Nabi dihalau keluar. Bukan kerana kenabian, tetapi tidak ada perancangan yang strategik. Barulah sampai ke peringkat yang ketiga, hijrah Nabi SAW ke Madinah. Bilakah bermula hijrah ke Madinah ini? Perancangan hijrah ke Madinah ini. Hijrah ke Madinah ini bukan bermula Nabi SAW keluar daripada rumah waktu tengah hari pergi rumah Abu Bakar. Abu Bakar dah siap unta. Bukan itu. Hijrah yang ketiga ini sudah bermula perancangannya di Aqabah. Salah satu rukun orang mengerjakan haji melontar jamrah di Aqabah. Bukan hanya melontar syaitan, tetapi Aqabah itu ada satu lokasi yang masih ada suraunya, yang masih ada musallanya. Di situlah tempat Nabi SAW mengambil bai'ah kepada penduduk-penduduk Yasrib. Setahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, penduduk-penduduk Yasrib sudah pun berjanji bila Nabi sampai di Madinah nanti akan memberikan layanan yang sebaik-baiknya, protection yang sebaik-baiknya. Setahun sebelum hijrah, Nabi sudah membuat perancangan dan perjanjian. Mengambil iktibar daripada hijrah ke Habsyah belum berjaya, hijrah ke Taif akhirnya seperti dihalau dan tidak dikenali oleh penduduk Taif. Akhirnya perjalanan hijrah yang ketiga itu sudah diatur setahun awal daripada itu. Bukan itu sahaja, Nabi SAW mengutuskan beberapa ambassador untuk ke Madinah, untuk ke Yasrib. Antaranya Mus'ab bin Umair. Dengan peranannya untuk mengajarkan Al-Quran pada tiap-tiap pintu rumah penduduk Yasrib. Bila Nabi SAW sampai di Quba dan sampai di Madinah,
tidak ada penduduk di Yasrib yang tidak mengenali Nabi SAW. Semuanya welcome. Berbeza keadaannya Habsyah, berbeza halnya di Taif. Itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana seninya Nabi SAW, bagaimana strategisnya Nabi SAW dalam falsafah hijrah ini apabila memulakan perjalanan dan mengoptimumkan fungsi ummah, ekspertis tiap-tiap yang terlibat dalam peristiwa hijrah ini. Yang pertama adalah penunjuk jalan. Adakah penunjuk jalan yang bernama Abdullah bin Uraikid ketika itu Islam? Dia tidak Islam. Tetapi Nabi SAW masih menggunakan khidmatnya kerana dia pakar untuk membantu Nabi melalui jalan yang tidak biasa dilalui, masyarakat ketika itu. Secara logik akal, kalau nak kata terpengaruh dan begitu teruja dengan tawaran sesiapa yang dapat membawa Muhammad dan Abu Bakar pulang semula ke Mekah, dijanjikan 100 ekor unta, saya rasa individu yang paling dekat untuk membocorkan rahsia di mana persembunyian Nabi SAW adalah penunjuk jalan Nabi, Abdullah bin Uraikid. Tetapi Abdullah bin Uraikid tidak membocorkan maklumat di mana Nabi SAW dan Abu Bakar sedang transit. 2 ekor unta yang dinaiki Rasulullah SAW dan Abu Bakar yang dipandu oleh Abdullah bin Uraikid sampai di Gua Sur melalui jalan selatan dan naik semula ke utara, ia meninggalkan jejak perjalanan. Sampai di Gua Sur, sebelum melanjutkan atau meneruskan perjalanan ke Madinah, apa yang Abdullah Uraikid ni buat? Kena bawa semula 2 ekor unta ni balik ke Mekah. Untuk apa? Untuk maintenance. Mana ada R&R? Nabi bersembunyi di Gua Sur 3 malam. Jadi kalau 3 malam di Gua Sur, unta nak makan apa? Unta kena hantar balik semula ke Madinah, ke Mekah. Perjalanan ulang alik tadi meninggalkan jejak perjalanan. Dirancang untuk dipadamkan jejak perjalanan itu dengan menghantar atau mengutus Amir bin Fuhairah yang membawa kambing-kambing ternakan Abu Bakar. Bukan itu sahaja, apabila kambing yang dibawa oleh Amir bin Fuhairah tadi sampai di Gua Sur, Nabi SAW juga dapat menikmati susu segar untuk menambah semula, recharge semula tenaga untuk perjalanan yang lebih jauh ke hadapan. Nabi SAW menerima bekalan makanan daripada yang dibawa oleh Asma' bin Abu Bakar. Makanan yang baru disediakan. Di zaman itu tidak ada fridge. Maka makanan segar menjadi pilihan untuk menambah kekuatan dan tenaga bagi menuju perjalanan di hadapan. Bahkan setiap fungsi yang terlibat, termasuklah Sayyidina Ali ibni Abi Talib yang menggantikan tempat tidur Nabi SAW. Maka pada poin yang keempat ini, Nabi SAW memberikan hak kepada tiap-tiap portfolio yang ditentukan dengan kepakaran dan tanggungjawab masing-masing dalam perjalanan hijrah ini. Yang kelima, di antara perisik-perisik undercover team ni yang dihantar oleh musyrikin Makkah, siapakah yang berjaya menemui Nabi SAW secara face to face? Siapa? Namanya adalah Suraqah bin Malik. Tuan Haji, orang Melayu sebut nafsu apa? Nafsu serakah. Ada kaitan dengan serakah ni, tuan. Saya sebut ni supaya kita berfikir dan kita merenung. Suraqah bin Malik adalah penjejak
Nabi SAW yang sudah berjaya menemui Nabi face to face. Tetapi Allah membuktikan Muhammad SAW adalah Rasul ketika Suraqah bin Malik nak mengeluarkan pedang daripada sarungnya. Kuda yang ditunggang oleh Suraqah bin Malik tadi beberapa kali kakinya terjerlus dalam pasir di hadapan Nabi SAW. Ketika itu dia berfikir, Muhammad yang aku nak bunuh ni bukan orang biasa. Mana mungkin selama hari ini aku begitu cekap mengendalikan kuda tunggangan sehingga dapat menjejak musuh, tetapi pada kali ini aku tak mampu bangun. Kuda aku tak mampu bangun. Sudah pasti ada sesuatu yang lebih besar pada apa yang dimiliki oleh Muhammad SAW. Sejujurnya saya tanya pada pagi ini, Nabi bunuh ke tidak Suraqah? Nabi SAW tidak bunuh Suraqah. Siapa Suraqah ketika itu? Suraqah bin Malik bukan musuh politik, musuh agama. Tidak dibunuh oleh Nabi SAW. Nabi tak bunuh. Di sini menunjukkan bahawa tidak ada tolok bandingnya sifat pemaaf Nabi SAW hatta kepada musuh baginda itu. Dan inilah manifestasi daripada sifat Allah yang maha pengampun walaupun Allah maha membalas. Sebab tu kita baca ayat Al-Quran, kita akan jumpa gandengan innallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu Wa Taala tu maha berat azab siksanya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala juga maha pengampun lagi maha mengasihani. Tidak ada dosa pun yang tidak boleh diampunkan Allah selagi mana hamba itu mengharapkan bertaubat dan mengharapkan sebenar-benarnya ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, ketika Nabi SAW sampai di Madinah, penduduk Ansar ini, golongan Ansar ni, semua berfikir, rumah siapa agaknya Nabi akan transit. Masing-masing dah simpan dalam hati, kalau Nabi SAW singgah rumah sahabat ni, maknanya ada sesuatu yang istimewa pada sahabat ni. Untuk tidak menzahirkan kecenderungan Nabi, untuk tak melihatkan Nabi ni bias kepada sesiapa, Allah Subhanahu Wa Taala menentukan pada unta itu sendiri ada fungsi GPS ni tuan-tuan. Tu unta tu sendiri berhenti dekat mana, Ansar tak boleh cakap apa-apa. Akhirnya salah satu tempat yang merupakan perhentian unta yang dinaiki oleh Nabi SAW tadi, tempat itulah Nabi SAW membina Masjid Nabawi sehingga pada hari ini. Sejujurnya saya tanya pada persoalan yang akhir pada pagi ini, tanah asal di mana Nabi SAW membina Masjid Nabawi itu milik siapa? Adalah milik dua orang anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail. Bila dia tahu Nabi berhenti kat tanah tu, nak bina masjid, dia nak wakaf tanah tu. Nabi terima atau tidak? Nabi SAW beli tanah anak yatim itu. Bukan Nabi ambil. Membuktikan sebagai seorang pemimpin, Rasulullah SAW tak pernah mengambil kesempatan walaupun ditawarkan. Itulah mulia dan agungnya peribadi Nabi SAW. Kita kadang-kadang pada hari ini, walaupun bukan milik kita, kita sebut kitalah initiate-nya, sedangkan milik orang lain. Itulah bukti di mana Rasul SAW sentiasa disayangi oleh kawan dan dihormati oleh lawan, kerana tidak ada ruang untuk menyatakan kelemahan Nabi SAW. InsyaAllah pada pertemuan akan datang, saya bicarakan salah satu objek yang terlibat dalam perjalanan hijrah ini, yang telah membina protection kepada Nabi SAW, iaitu spider web. Kita bincang pada pertemuan yang akan datang. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.